السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat mengadakan kelas ataupun kuliah kita pada pagi ini. Hari ini boleh dikatakan kebanyakan daripada umat Islam menyambut ataupun meraihkan apa yang disebut sebagai nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran. Walaupun di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama, tidak ada satu tarikh yang disepakati tentang bilakah Al-Quran itu diturunkan, melainkan Al-Quran menyatakan kepada kita seperti mana yang kita baca, Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini tidak diketahui secara tepat bilakah ia berlaku. Al-Quran menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Bila kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang menyatakan ia berlaku pada 10 akhir Ramadan, malam di mana yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan itu. Kita tidak perlu untuk masuk ke dalam perbincangan panjang di kalangan para ulama berkaitan dengan tarikh, bilakah berlakunya Lailatul Qadar ataupun bilakah berlakunya penurunan Al-Quran. Cuma tuan-tuan, apa yang kita sepakat, Al-Quran memang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad. Itu disepakati, jelas. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Tuhan. Ia bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan cerita dongeng. Ia bukan khayalan Nabi. Ia bukan sesuatu yang dikarang atau dibuat oleh manusia. Sebab itu apabila Nabi membacakan Al-Quran kepada orang-orang Arab, sebahagian besar yang pertama kali mendengar bacaan Al-Quran, mereka mendapat hidayah dan masuk ke dalam Islam. Banyak riwayat yang menyebut tentang masuknya Islam di kalangan para sahabah adalah kerana mereka mendengar bacaan Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak boleh menafikan bahawa itu bukan perkataan Muhammad.
Walaupun mereka itu terkenal dengan kepandaian di dalam syair, kepandaian dalam menulis sajak, syair, sastra, tapi bila mereka mendengar apa yang dibaca oleh Nabi, mereka sepakat ini bukan perkataan manusia. Hatta di dalam Al-Quran menyebut bahawa bukan sahaja di kalangan manusia, apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran mereka beriman, bahkan makhluk yang juga dipertanggungjawabkan oleh Allah, iaitu jin, mereka juga menyatakan bahawa apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka beriman dengan apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka menyatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran, padanya ada keajaiban. Mereka beriman. Fa'amanna bih. Demikianlah besarnya mukjizat Al-Quran. Tuan-tuan, dalam kita meraihkan atau dalam kita menyambut Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Al-Quran itu memang diturunkan pada malam Al-Qadar pada bulan Ramadan. Itu tidak diperselisihi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya pada bulan Ramadan itu, syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, Allah menyatakan pada bulan Ramadan kami menurunkan Al-Quran. Sebab itu bulan Ramadan ini, selain daripada bulan puasa, selain daripada bulan sedekah, selain daripada bulan qiyam, selain daripada bulan doa, ia juga dikenali dan sinonim dengan bulan Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, kalau kita perhati lebih sikit, mulianya malam Al-Qadar. Kerana apa? Kenapa malam Al-Qadar itu menjadi sangat istimewa, menjadi sangat besar, sangat mulia? Kerana malam itu dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran. Kenapa Ramadan menjadi hebat? Kenapa Ramadan menjadi mulia? Kenapa Ramadan menjadi besar? Kerana pada bulan itu Allah memilih untuk menurunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling besar, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling hebat, Nabi menjadi Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi, ketua kepada sekalian para Nabi? Kerana dia menjadi Nabi yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan Al-Quran kepadanya. Apa yang boleh kita simpulkan? Apa sahaja yang bersangkutan dengan Al-Quran, apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran, akan diangkat kedudukannya dan memperolehi kemuliaan. Lailatul Qadar, malamnya turun Al-Quran. Ramadan, bulan di dalamnya Al-Quran turun. Nabi Muhammad dipilih sebagai manusia yang akan menerima Al-Quran. Dia menjadi mulia. Apa sahaja yang ada kaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Sebab itu ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allah mengangkat, Allah memuliakan suatu kelompok dengan Al-Quran, dan Allah menghina dan Allah memperlekehkan, merendahkan sebahagian manusia dengan Al-Quran. Maka sebab itu hadirin mukminin, jika kita menjadi golongan yang dekat dengan Al-Quran, golongan yang senantiasa berdamping dengan Al-Quran, kita akan mendapat kemuliaan seperti mana perkara-perkara lain yang telah dimuliakan
disebabkan oleh dekatnya mereka dan bersangkutan dengan Al-Quran. Tuan-tuan, di dalam bulan ini kita tahu antara perkara yang sangat dituntut untuk kita melakukannya adalah membaca Al-Quran. Sebab itu kita tengok bulan ini ramai tempat ataupun banyak pihak yang melakukan tadarus. Ini satu sunnah Nabi, yang mana kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Fatimah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadaku, anna Jibril kana yu'ariduni bil Quran kulla sanah wa innahu aradani al-'am marratain wa la urahu illa hadara ajali atau kama qala. Sesungguhnya Jibril akan membentangkan, yakni datang membaca kepadaku Al-Quran setiap tahun sekali, yakni pada bulan Ramadan. Nabi kata Jibril akan turun yu'ariduni, akan membentangkan, akan membaca dengan aku Al-Quran setahun sekali, yakni pada bulan Ramadan. Kecuali pada tahun di mana Nabi wafat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pada tahun ini Nabi bisik kepada anak yang paling dia sayang, Fatimah. Nabi bisik, Nabi kata, pada tahun ini marratain, dia telah datang 2 kali. Kebiasaannya dia datang sekali, tahun ni dia datang 2 kali. Kata Nabi, tidaklah petanda itu, tidaklah perbuatan itu, melainkan ia merupakan isyarat bahawa telah sampai ajal aku pada tahun ini. Pada tahun Nabi wafat, Jibril turun 2 kali. Dan Nabi melihat bahawa 2 kali Jibril datang berbeza dengan kebiasaannya, itu adalah tanda bahawa ajal Nabi telah sampai. Jadi hadirin mukminin, memang kita tak dapat nak nafikan bahawa bulan ini bulan di mana Jibril turun bertadarus dengan baginda Nabi, kerana bulan ini memang bulan yang dekat dengan Al-Quran. Malang dan duka citalah jika kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Quran pada bulan ini. Bahkan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, terkenal Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, dia menyebut dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, satu kitab yang menghimpunkan tentang amalan-amalan yang dilakukan pada bulan-bulan Islam ni. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Al-Imam Syafi'i, kata Al-Hafidh Ibn Rajab, dia telah mengkhatamkan Al-Quran di luar salat. Bukan termasuk yang dia baca dalam semayang tu, di luar daripada salat, di luar daripada semayang dia tu. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, Al-Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam sebulan. Maksudnya, kita boleh katakan dalam satu hari Al-Imam Syafi'i khatam 2 kali. 30 hari dia akan dapat 60 kali ya. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi pada pagi ini, di samping kita menyebut tentang kelebihan Al-Quran, kita hendaklah mengingatkan diri kita dan keluarga kita, saya dan tuan-tuan,
siapa sahaja yang mengaku Muslim, Al-Quran bukan sahaja boleh membantu dan membela kita, tetapi Nabi menyatakan Al-Quran boleh menjadi musuh dan mendakwa kamu pada hari akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan, kita jangan rasa Al-Quran itu hanya sebagai pemberi syafaat, hanya sebagai pembela, hanya sebagai penolong. Al-Quran juga boleh menjadi pendakwa, boleh menghukum dan boleh bercakap ke atas kita. Nabi SAW bersabda, wal Quran hujjatun laka aw alayka, atau kama qala. Nabi kata wal Quran, dan Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu dia boleh bertindak dua keadaan. Sebab itu kita sebut dalam tajuk kita tu, Al-Quran sama ada dia sebagai pembela atau dia sebagai pendakwa. Pembela ni maksudnya Nabi kata hujjatun laka, dia menjadi hujjah bagi kamu. Sebab itu dalam bahasa Arab ni, kalau dia guna lam, dia guna li, dia merujuk kepada sesuatu yang baik. Saya bagi contoh. Kalau Nabi sebut da'watun ala, contoh Nabi sebut da'watun ala, thalathun da'wat mustajabat, ada 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya da'watul walid ala waladih. Perkataan Arab kalau dia guna ala, atas, dia merujuk kepada doa buruk. Salah satu doa yang Tuhan tak akan tolak, doa buruk seorang ayah atau ibu kepada anak dia. Kalau doa itu doa yang baik, dia akan kata da'watun li, doa yang baik. Tapi kalau dia kata da'watun ala, artinya doa yang buruk. Contoh dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata dalam hadis kepada Ibn Abbas, umpamanya Nabi sebut lan yadurruka bi syai' illa qad kataballahu alaik. Nabi kata tidak akan kena sesuatu yang buruk. Nabi kata kat Ibn Abbas, tak akan menimpa engkau sesuatu yang buruk yang memudaratkan diri engkau, melainkan qad kataballahu alaika, melainkan apa yang Tuhan tulis buruk ke atas engkau. Tapi kalau tulis tu tulis yang baik, dalam hadis yang sama Nabi kata lan yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu laka tadi alaika. Nabi kata tidak akan mendapat kebaikan kalau semua orang berpakat untuk memberikan kebaikan kepada engkau, tidak akan dapat kebaikan itu, melainkan kataballahu laka, melainkan memang apa yang ditulis baik oleh Allah ke atas kamu. Sebab itu kita dengan manusia ini, kita tak perlu bimbang. Apa sahaja perancangan manusia untuk melakukan keburukan ke atas kita, mengambil tindakan ke atas kita, membuat satu kejahatan ke atas kita, Nabi telah memberi jaminan yang jelas, benda itu tak akan kena pada diri kita, melainkan memang telah ditulis Tuhan ke atasnya. Ini soal akidah. Maka hadirin mukminin, berdasarkan kepada hadis ni, kita bimbang Al-Quran pada hari kiamat nanti, dia tidak bertindak sebagai pembela, tetapi dia bertindak sebagai pendakwa. Kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, dia kata kita boleh faham Al-Quran ni jadi pembela macam mana. Macam mana dia jadi pembela dan macam mana dia jadi pendakwa. Ini satu perkara yang sangat mudah untuk kita faham. Kata dia, dalam hadis riwayat Muslim, hadis lain lah, bukan hadis ni, hadis lain.
Hadis ni juga riwayat Muslim. Tapi ada satu lagi hadis riwayat Muslim daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus. Juga hadis Muslim. Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama ni tunjang dia nasihat. Dalam agama ni ada banyak benda, tapi Nabi tak sebut yang lain. Macam contoh kata para ulama, al-hajjul arafah. Nabi kata haji itu Arafah. Dalam haji bukan ada Arafah saja, bukan ada wukuf saja. Ada sa'i, ada tawaf, ada melontak. Tapi pasal apa bila Nabi sebut haji, Nabi tak sebut melontak, Nabi tak sebut sa'i, Nabi tak sebut tawaf. Nabi hanya kata al-hajjul Arafah. Haji itu wukuf. Satu benda saja Nabi sebut, wukuf. Pasal apa tuan-tuan? Kerana kata para ulama, paling besar dalam haji, menentukan sah tak sah haji itu adalah pada wukuf. Maka Nabi tak sebut yang lain, Nabi sebut wukuf. Maka sebab itu apabila Nabi kata ad-din, ad-din, agama itu nasihat, maksudnya antara benda yang paling besar dalam agama, nasihat. Sampai Nabi sebut agama tu duduk pada nasihat. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Liman, untuk siapa kita nak nasihat ni? Nasihat tu benda besar. Nasihat dekat siapa? Nabi kata walillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi kata nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Quran, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk para pemimpin orang Islam, dan nasihat untuk orang Islam kesemuanya. Kita nak ambil tang nasihat untuk Quran. Tuan-tuan faham tak apa maksud nasihat untuk Quran? Kalau kita sebut nasihat untuk orang, dia buat salah, kita pergi tegur. Nasihat ni iradatul khair liman suh. Nasihat ni bila kita pergi kata satu benda, dia buat salah, kita tengok benda tu salah, kita tak mau dia buat salah, kita pergi tegur. Itu nasihat yang kita faham. Quran kita nak tegur apa? Macam mana kita nak nasihat kepada Quran? Maka kata para ulama, nasihat kepada Quran itu adalah dengan pertama, Quran ni nombor satu. Quran punya tujuan nombor satu, baca. Yang dikatakan Al-Quran sebagai pembela, Al-Quran sebagai hujah, apa dia maksud dia? Al-Quran yang dibaca. Sebab itu Al-Quran ni cara kita nak mentakzimkan dia, cara kita nak memuliakan dia, kita kena baca. Ada orang dia rasa dia muliakan Quran, dia letak di atas, baguslah. Dia bubuh dalam almari, gantung frame, semua tu bagus. Kan? Tak pegang Al-Quran melainkan ada wudu. Lepas tu pegang cium pula Al-Quran. Bagus. Tetapi Al-Quran bukan itu maksud dia. Al-Quran ni untuk apa? Untuk baca. Tuhan turun suruh baca. Jadi orang yang bila disuruh baca, dia tak baca, dia tidak menghormati Quran. Situ kita kata kadang-kadang tak guna dan tidak ada manfaat. Orang tanya kalau gantung Quran ni ada manfaat tak? Tak ada. Kalau gantung Quran lah rumah banyak-banyak ke, dalam masjid tulis khat besar-besar ke, ada manfaat tak? Tak ada. Pasal apa? Pasal Quran ni dia akan bermanfaat, dia akan berfungsi, dia akan jadi apa yang Tuhan nak dengan baca. Ada orang dia gantung, tapi dia tak baca. Pasal apa dia tak baca? Dia tak tahu apa yang dia gantung. Tulis khat, pusing, simpul. Kita tanya ni surah apa? Saya pun tak tahu, nampak cantik, tulis nampak elok, beli gantung satu, kut-kut dengan gantung ni hantu tak masuk. Baca tak? Saya pun tak tahu ayat apa. Duk kata ayat kursi, bini kata ayat 1000 dinar. Tak ada. Duk lawan teka. Bila duk lawan teka, bini pun tak tahu, dia pun tak tahu. Baca tak? Tak baca. Lepas tu kami gantung bila kut-kut tengok boleh pahala. Tak. Quran kita gantung untuk baca. Macam sesetengah masjid, dia gantung doa masuk masjid, bagus. Saya tengok setengah-setengah masjid gantung, bagus. Tapi berapa ramai orang yang lalu baca? Ada fungsi tak? Tak ada. Saya bagi contoh. Di pejabat-pejabat kerajaan,
Mereka beli surat khabar. Lah orang kan baca surat khabar, orang baca telefon. Kan? Beli surat khabar ni kita beli untuk apa? Ni pasal apa beli surat khabar ni? Baca tak? Tak baca saja, tak atas meja bergelok Baziak. Membaziak, buang duit. Kan? Dalam kali jual 5 kilo. Orang tulis satu buku, siapa-siapa lah kawan tuan-tuan tulis buku, mai bagi kat tuan-tuan. Dia kata ni, aku ada tulis buku baru minta hang tolong baca Ustaz. Terima kasih Next week dia jumpa kita. Dia kata apa komen hang? Macam mana? Ada apa-apa hang nak tegak dalam tulisan aku, dalam buku aku? Ish, dia kata aku balik-balik aku simpan dalam mari, aku kunci mari tu. Baca pun tak. Apa perasaan kawan tu yang bagi buku yang dia tulis sendiri dengan harapan kita baca, kita balik kita pergi simpan, kita tak baca. Pasal apa hang tak baca? Aku hormat dekat hang, aku respect dekat hang, tu aku tak baca. Kita akan kata hang buat mai balik, hang tak payah duk buat lagi tu. Hang mai balik aku nak pergi bagi kat orang lain. Dia kecewa. Dia frust. Tujuan dia tulis untuk kita baca. Dia tak tulis untuk kita simpan. Dia tak tulis untuk kita buat hantaran. Dia tak tulis untuk kita buat hadiah perkahwinan. Dia tak tulis untuk kita gantung. Dia tulis untuk kita baca. Itu maksud memuliakan Al-Quran. Apatah lagi tuan-tuan dalam seumur hidup kita, langsung kita tak pernah pergi belajar nak baca begitu. Kita semua ada tak kena kan? Kalau kita baca mesti ada tahunan orang tegur, tapi sekurang-kurangnya kita baca. Ini satu maksud yang pertama. Sebab itu tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW sebut tentang orang yang baca Al-Quran. Ini kita nak pergi pada bahagian yang pertama dulu ni. Bahagian Al-Quran bertindak sebagai pembela. Saya akan bawa 1-2 hadis untuk nak tunjuk pada tuan-tuan maksud Al-Quran itu sebagai pembela. Pasal sekarang ni Al-Quran dah lari dia punya fungsi dia. Satu, orang buat apa? Buat jampi. Tak apa, nanti bila-bila kita bincang buat jampi ni. Yang kedua, orang dah jadi, dia punya tujuan Al-Quran tu dah silap, dah seleweng dah. Dah jadi macam Bani Israel punya perangai. Pi baca dekat lembu, pi baca dekat ayam, pi baca dekat anai-anai. Jadi tak ketahuan. Dulu cerita mana tak tahu, minum air anai-anai. Anai-anai tu hebat pasal apa? Pasal dia pergi makan Al-Quran. Anai-anai tu punya tak baca, sampai anai-anai pergi makan, dia tak tahu. Buka-buka tengok tak ada apa. Dia pergi ambil anai-anai tu, dia pergi rebus minum. Tu dia. Puas hati. Masuk dalam surat khabar. Bukan saya mereka, bukan saya bohong, ada dalam surat khabar. Takkan surat khabar nak bohong, tuan-tuan duk baca. Tu kita nak bagi perhatian. Satu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW sebut, yaji'ul Quran yawmal qiyamah karrajuli asyahib fayaqul ana alladhi ashartu laylak wa aghma'tu naharak. Kata Syekh Shu'aib Al-Arnaut, hadis ini hasan. Walaupun ada sedikit pertikaian di kalangan sanad dia dan sebagainya, tapi nilaian Syekh Shu'aib, dia kata hadis ini hasan. Apa hadis ini maksud? Yaji'ul Quran yaumal qiyamah, akan datang Al-Quran pada hari kiamat, karrajuli syahid, seperti satu orang laki-laki yang bercahaya. Karrajul, Quran tu akan datang karrajul, seperti lelaki. Fayaqul ana alladhi ashartu laylak. Quran itu bercakap, lelaki itu bercakap. Lelaki itu kata apa? Akulah yang menyebabkan engkau ashar. Yang kita ashar tu apa? Maksudnya kita berjaga malam untuk membacanya. Dia kata akulah punca hang tak tidur malam. So tuan-tuan, malam semalam tak tidur, malam ni tak tidur, dah tu nak masuk 10 hari tak tidur, kena tanya pasal apa tak tidur. Dia kata semalam aku tak tidur. Tak semestinya bagus. Hang tak tidur pasal apa? Dia tu pergi menyembang kedai tu.
Balik ke 2 ke 3 malas nak lena, terus tunggu besok. Lepas-lepas sok terlena pula subuh ke 8. Semalam tak lena. Tak lena yang tak guna. Kita mau tak lena, kita mau berjaga malam kerana apa? Kerana esok Quran kata dia tak tidur tu, dia menahan mengantuk dia tu, dia bangun itu sebab apa? Kerana membaca Al-Quran. Al-Quran esok mai dia tak tidur Tuhan, dia cakap depan Allah Ta'ala, dia bagi tahu dekat Allah Ta'ala, dia jadi saksi kita. Dia kata apa? Dia kata hamba-Mu ini tak tidur malam, berjaga malam, tinggalkan keseronokannya. Macam tuan-tuan duk baca, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yang mereka itu meninggalkan madaji', tempat tidur mereka, keselesaan, keseronokan ni Pak. Pasal itu Nabi 10 akhir dia ikat kain, dia masuk i'tikaf. Dia tinggalkan keseronokan hidup, dia tinggalkan kenikmatan bersama dengan keluarga. Dia berjaga malam kerana Quran. Sekali lagi dia kata pula, tadi awal-awal ustaz baca, siapa baca Quran lebih pada biasa ni memang tanda-tanda nak mati. Saya duk biasa baca 3-4 juzuk lah. Tahun ni pergi baca lebih pula, saya pula. Jaga. Tak tahu kan? Yang kedua dia kata apa? Dia kata aku telah menyebabkan engkau dahaga di siang hari kerana membaca Al-Quran. So Al-Quran mai defend kita. Tu satu. Hadis yang kedua. Hadis Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat Nabi nama Abu Umamah Al-Bahili. Dia kata apa? Ini semua ni menjelaskan, menghuraikan apa maksud Quran bela tu. Inilah maksud dia satu. Yang kedua, Nabi kata iqra'ul Quran. Semua tu Nabi sebut mula dengan baca Quran. Artinya Quran nak bela kita, first kita kena baca. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi kata bacalah Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Syafi'an dia menjelaskan maksud tadi. Bela tadi sebagai pemberi syafaat. Kemudian Nabi kata iqra'u adh-dhahrawain. Adh-dhahrawain. Nabi kata bacalah oleh kamu adh-dhahrawain. 2 adh-dhahrah. Apa dia maksud adh-dhahrawain ni? Iaitu suratul Baqarah wa surah Ali Imran. Ini ada fadilat khusus. Kata para ulama, awal tadi Nabi suruh baca semua Quran. Iqra'ul Quran, baca semua. Dalam Nabi sebut baca semua tu, Nabi sebut tentang 2 surah yang hebat, iaitu Az-Zahrawain. Apa dia Az-Zahrawain? Iaitu suratul Baqarah dengan surah Ali Imran. Baca. Bila-bila boleh baca. Tak tentu malam Jumaat, malam Isnin, malam Khamis. Tak baca semua sekaligus, baca sikit-sikit. Tapi baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kerana apa tuan-tuan? Nabi kata dalam hadis ni, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Siapa yang baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan apa? Sebagai ghamamatan atau ghayayatan. Apa dia maksud dia? Dia akan mai sebagai 2 awan. Pasal apa? Tak duk hari kiamat cerita awan. Kan? Tuan-tuan tengok dalam dalam Al-Quran Allah Taala cerita Bani Israel kan? Yang mana Allah Ta'ala turunkan manna wa salwa. Selain daripada manna wa salwa, apa lagi yang mereka dapat? Ghamma alaikum. Allah Ta'ala lindung mereka di tengah padang pasir dengan awan. Jadi ghamamatan ni, siapa yang baca di dunia tu, ini juga maksud sebagai pembela, ini juga maksud sebagai penolong. Siapa yang baca suratul Baqarah, surah Ali Imran, yang ni pun saya nak tegur sikit lah. Banyak kita duk baca, duk jumpa dalam WhatsApp, duk jumpa dalam tulisan tentang kelebihan surah-surah ni. Tuan-tuan, kelebihan surah ni, suar ni, ada yang sahih, ada yang tak sahih. Boleh dikatakan
banyakkan dalil-dalil yang menyentuh tentang kelebihan membaca surah ni tak sahih. Kan? Antara yang masyhur berkaitan dengan surah Yasin. Tidak ada satu hadis, tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang kelebihan baca Yasin. Tak kira dalam bab apa pun, tak ada satu pun yang tak cacat. Melainkan ada. Bukan sekali dia silap faham pula. Dia kata tak pergi baca. Bukan tak pergi baca. Nak habaknya, mai pilah hadis yang habak tentang Yasin yang ni, yang si, yang ni. Saya nak bagi tahu siap-siap awal-awal. Tak ada satu pun yang sabit. Ada tu ada, tapi kecacatan tiap-tiap jalan itu, tiap-tiap riwayat itu ada kecacatan dia. Tapi boleh tak kita baca? Quran apa pun kita boleh baca, tak ada masalah. Cuma meyakini fadilat tu. Tapi yang ni sahih, yang ni clear, yang ni confirm, yang ni memang betul. Pasal riwayat Muslim, tak ada pertikaian. Baca Baqarah, baca Ali Imran, dia datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan awan menaungi kita pada hari tersebut. Ataupun dia jadi firqani, dua grup min tayr, burung. Sama ada An-Nawawi kata bukan Quran tu yang jadi burung, bukan Quran tu yang jadi awan. Apa dia yang jadi awan? Nawawi kata apa dia yang jadi awan tu? Kalau tuan-tuan bisa dengar orang ulas hadis ni, apa dia yang jadi awan, yang jadi burung, yang duduk atas orang yang baca? An-Nawawi kata pahala dari bacaan itu, bukan Al-Quran itu, pahala itu. Maksudnya bila tuan-tuan baca Quran, pahala itu dia transform, dia tukar jadi awan. Awan tu duduk atas kepala. Bila awan tu duduk atas kepala, pada hari kiamat di padang mahsyar, selamatlah pembacanya daripada panas matahari. Itu dia punya maksud. Sebab itu tuan-tuan, yang tuan-tuan duk dengar hadis payung mah tu, pakat tahu dah semua palsu. Hadis kahwin dua payung mah tu palsu. Yang ada nak tolong kita esok di hari akhirat, satu yang 7 golongan tu. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh tu. 7 golongan tu. Yang satu lagi, kalau tuan-tuan nak selamat daripada panas matahari, nak selamat daripada teriknya matahari yang duduk sejengkal di atas kepala, bacalah suratul Baqarah dan suratul Ali Imran. Itu maksud dia sebagai pembela. Kemudian Nabi sebut lagi, sesiapa yang membaca suratul Baqarah, dia akan diberikan keberkatan, dan sesiapa yang meninggalkan suratul Baqarah, dia akan mendapat kerugian. Itu apa yang disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nampak? Kemudian tuan-tuan, dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, saya baca terjemahan dia untuk kita nak ringkaskan masa. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu Quran itu berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah pakaian kepada dia. Siapa dia? Yang baca dia dulu. Maka orang tersebut, orang yang membaca Al-Quran itu, dipakaikan oleh Allah mahkota kemuliaan. Kemudian Quran itu kata lagi, wahai Tuhan, tambahkan lagi. Maka dipakaikan lagi dengan pakaian kemuliaan. Quran kata lagi, wahai Tuhan, redalah kepada dia. Siapa dia? Yang baca aku dulu di dunia. Maka Allah pun reda pada orang tersebut. Dan dikatakan kepada orang tersebut, bacalah Al-Quran dan naiklah. Sebab itu ada riwayat kata, kedudukan kita berdasarkan kepada ayat terakhir yang kita baca. Nabi kata, bacalah Quran kerana kamu akan naik. Darajat kamu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh ayat yang terakhir. Apa maksud ayat yang terakhir? Semakin banyak kamu baca, semakin tinggi darajah dan kedudukan. Itu maksud Al-Quran sebagai pembela. Kemudian tuan-tuan, kita tengok lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini perumpamaan yang sangat cantik. Nabi kata apa? Ini juga menunjukkan maksud Quran sebagai pembela kita. Nabi kata, mathalul mu'min, contoh orang yang baca Quran ni, contoh orang yang baca Quran, orang mukmin yang baca Quran ni, ini kita bincang baca. Orang mukmin yang baca Quran ni, dia seperti apa? Kal utrujah. Dia seperti buah utrujah. Buah utrujah ni kita tak payah terjemah pasal kita pun tak tahu buah macam mana. Ada kata buah lemon, ada kata buah limau. Mudah faham je macam ni ya. Kal utrujah ni apa? Buah yang ta'muha tayyib, rihuha tayyib. Orang mukmin yang baca Quran ni, dia seperti satu buah yang bau dia
Ta'muha ni rasa. Dia punya rasa dia sedap, rih, bau dia pun sedap. Itu orang beriman. Orang beriman yang baca Quran seperti buah, yang mana buah itu rasanya, dalamnya sedap, baunya juga wangi. Ini macam kita boleh terjemah harum manis, kan? Dia bau harum dan dia rasa manis. Ada buah yang kadang-kadang bau dia, ada buah yang bau dia cantik tapi rasa dia masam. Kemudian Nabi kata wa mathalul ladzi la yaqra. Nabi kata orang beriman yang tak baca Quran dia seperti buah kurma. Yang ni kita boleh faham. Buah kurma ni apa? Buah kurma ni rasa dia manis tapi dia tak ada bau. Dia tak ada bau. Jadi orang beriman yang tak baca Quran ni dia seperti buah tamar. Orang beriman yang tak baca Quran ni macam buah tamar. Buah tamar ni kita nampak dia tak elok, kedot, buruk. Buah tamar ni dari sudut rupa out. Buah tamar ni dari sudut bau out. Dia tak ada bau, dia tak ada rupa, tapi rasa dia ada. Itu orang beriman yang tak baca Quran. Dia kata padanlah, kurma lah, kurma pun harga mahal lah. Tak baca sampai kesudah. Okey. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir yang kita boleh ambil sebagai kesimpulan daripada kuliah ini, apa dia tuan-tuan? Tadi kita sebut Al-Quran itu menjadi pembela. Sekarang kita sampai kepada bahagian yang kedua dalam hadis ni, Al-Quran sebagai pendakwah. Pasal itu tuan-tuan bisa dengar tak satu perkataan, dia kata ramai orang baca Quran tetapi Al-Quran itu melaknat dia. Ada satu perkataan yang orang sebut ramai duk baca Quran tetapi Al-Quran itu melaknat dia. Macam mana dia jadi macam tu? Okey, nombor satu, yang dikatakan Al-Quran itu sebagai pendakwa, dia mai esok dia hentam kita, dia mai esok dia tuduh kita, dia mai esok dia bongkar kebobrokan kita, kejahatan kita. Nombor satu, orang yang mempergunakan Al-Quran untuk kepentingan diri. Wa yashtaruna bi ayati thamanan qalila. Orang yang menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Orang yang exploit ayat Quran. Orang yang baca untuk kepentingan diri dia. Orang yang baca untuk melariskan jualan dia. Orang yang baca untuk mendapat sokongan orang pada dia. Al-Quran digunakan untuk kepentingan diri. Yang ni tuan-tuan beware. Tuan-tuan hati-hati. Dan tuan-tuan, setakat baca Quran ni, kita nak sebut yang tikam, yang bunuh Sayyidina Ali, Abdul Rahman ibnu Muljam. Nama dia Abdul Rahman bin Muljam. Dia yang tikam Sayyidina Ali. Dia yang pergi bunuh Sayyidina Ali. Agak-agak dia ni siapa? Tek Ketum? Tak. Ishak Dadah? Tak. Siapa dia Abdul Rahman bin Muljam? Dia pakar Quran yang Umar hantar untuk ajak orang Mesir baca Quran. Orang Mesir tulis surat minta hantar mai satu orang yang hebat, yang pandai baca Quran. Umar dia buat pemilihan, dia hantar siapa sebagai wakil kerajaan Islam untuk pi ajak Quran? Abdul Rahman bin Muljam. Mulut dia dengan Quran tak dapat dipisahkan, tapi dia yang tikam Sayyidina Ali. Khawarij. Yang Nabi kata Quran itu dikerongkong tapi dia tak keluar. Takat baca. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan terpengaruh. Saya kata ni secara umum pada siapa-siapa ya, sebut Quran dia ayat nu ke ayat ni ke, setengah sebut pun tak betul. Kadang pi baca tempat tak kena. Quran tu maksud lain, dia pi baca maksud lain. Dulu saya sebutlah pasal bukan zaman tu. Dulu nak kempen satu Malaysia. Hak geng-geng pencacai politik ni cari dalil lah. Dia kata Quran sokong gagasan satu Malaysia. Biar betul. Quran sokong satu Malaysia. Kita tak tikai satu Malaysia tu, tak apalah, yang tu politik punya cerita. Tapi kita nak sebut bila dia kait Quran. Dia kata Allah sendiri sokong.
wa anna hadhihi ummatan wahidah, dan inilah umat yang satu Malaysia. Tu dia hang kepok Quran, tak ada kaitan, paksa Quran untuk ikut maksud dia. Itu belum lagi orang yang jual ayat, jual. Sebab itu rosak, kata Ibn Taymiyah, rosaknya manusia ni kerana apa? Bukan kerana dia baca silap, tapi kerana dia salah faham. Itu yang pasal itu yang tuan-tuan tengok Kahar Abdul Jalal apa tu yang jadi Rasul Melayu, dia pun baca Quran. Dia baca Quran. Dia kata apa? Dia kata Allah telah lantik dia jadi Rasul. Di dalam surah Yasin Allah kata innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah daripada kalangan Rasul kami. Dia kata saya menjadi Rasul dengan ayat ni. Tu dia. Juga sebahagian tarikat, macam selalu saya sebut, sebahagian tarikat yang tuan-tuan duk tengok tak semayang apa, tak buat ibadat apa tu, sebahagian tarikat yang duk buat yang apa, dia kata kami dah sampai makam, kami dah tak perlu semayang. Betul, kita tanya ada dalil, dia kata ada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan. Ni ayat Quran, ni ayat Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan sampai datang kepada kamu al-yaqin. Tu yang pakat tak semayang tu pasal apa? Telah sampai yakin. Kita tanya pasal apa hang tak semayang? Aku dah sampai makam. Makam apa? Makam yakin. Nampak? Ayat Quran tetapi makna dan maksud yang tak betul menyebabkan dia sesat. Ini yang berlaku kepada ahli kitab. Allah kata fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim, celakalah tangan-tangan. Allah kata celaka. Pasal itu kita kalau tak faham maksud Quran, kalau kita tak reti makna Quran, kalau kita tak tahu Quran tu nak apa, kita jangan guna Quran sebagai hujah untuk kita. Takut sekali dia tak bela kita, dia bubuh kita ke atas. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi pendakwa, secara ringkas saya nak sebut, apabila Al-Quran itu dibaca tetapi tidak diamalkan. Sebab itu kata para ulama, tanggungjawab manusia ini kepada Al-Quran ada 4. Dan saya harap kita semua, saya dan tuan-tuan, kita baca dan kita buatlah apa yang disebut 4 benda. Yang pertama kita baca. Yang kedua kita belajar untuk hafal. Kita belajar untuk hafal. Dan banyak dalam TV-TV duk cerita orang tua-tua umur 80, 90 boleh hafal. Kita saya tak tahulah tuan-tuan berapa banyak kita hafal. So kita kena mula menghafal. Walaupun kita tak jadi imam, kita mula menghafal. Kadang-kadang malu kat cucu kita. Kan? Dia tu imam, dia kata Tok Wan jadi imam, Tok Wan Allahu akbar, qul huwallahu ahad, inna a'taina. Dia kata Tok Wan duduk belakang. Dia masuk jawi benda Tok Wan duduk belakang. Kan? Tok Wan ikut pula. Dia kata qul huwallah ni, dia kata di sekolah je satu aja. Tok Wan kata bukan apa, meraihkan jemaah di belakang. Kita kadang-kadang tuan-tuan bangga cucu kita baca, kita bangga cucu kita hafal bagus. Kita bangga anak kita hafal, anak saya ustaz hafal. Cucu saya 8 tahun hafal berapa juzuk dah, tabarakallazi lah apa semua hafal. Baguslah cucu hafal, anak hafal. Yang Tok Wan tu hafal tak? Dia kata peringkat saya dah lepas dah ustaz, zaman saya dah. Tak ada. Quran tidak ada maksud zaman berlalu. Quran tak ada maksud masa saya dah tak ada. Quran tak ada maksud ni saya dah tua dah ustaz, takat padan lah boleh lah, takat-takat ni dah. Al-Quran selagi mana ada usia, ada tanggungjawab pi mengaji. Jangan malu. Ni menyanyi tak malu. Macam selalu saya sebut, banyak lagi kita dah sebut kan tuan-tuan. Okey, tu yang kedua hafal. Yang ketiga amal. Ini bagus juga kadang-kadang baca dalam semayang kan. Contoh saya bagi, dia baca wailul likulli humadzatil lumadah. Bagus dia baca wailul likulli humadzatil lumadah, tapi ayat tu sebut apa? Quran ni kalau kita baca, kalau kita hafal, dia ada peringkat yang ketiga amal. Lepas kita baca, kita hafal. Pasal itu sahabat kata, dalam sebahagian riwayat sahabat kata kami hafal suratul Baqarah 10 tahun. Kami hafal suratul Baqarah. Sahabat Nabi sebut sebahagian kami hafal suratul Baqarah yang ada 200 lebih ayat tu, 2 juzuk lebih tu 10 tahun.
10 tahun kalau hafal suratul Baqarah. Lama lah. 10 tahun hafal Baqarah, Ali Imran tak masuk lagi. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal kata mereka, kami baca satu ayat, kami hafal, lepas tu kami faham, lepas tu kami amal, baru kami pindah pada ayat yang berikutnya. Baru kita faham makna 10 tahun tu. Baca satu ayat, hafal, faham, buat apa yang ayat tu suruh, lepas settle bab tu, baru pindah ayat kedua. Kami bukan ligan nak hafal banyak tu, nak amal. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang membaca surah Al-Humadah, ayat yang mencela orang mengumpat dan mencela, tetapi di luar daripada bacaan dia, dialah kaki maki nombor 1. Nampak? Dia baca lain, dia buat lain. Itu yang disebut oleh para ulama. Hadirin mukminin, sebagai kesimpulannya, Al-Quran diturunkan untuk manusia, hudal linnas, dia petunjuk kepada kita. Sesiapa yang membacanya, Allah membukakan pintu hati untuk dia mendapat hidayah. Tetapi apabila kita baca Al-Quran itu tidak masuk ke dalam hati kita, ketahuilah khatamallahu ala qulubihim, Tuhan telah menutup pintu hati kita. Kalau kita dengar orang baca, dia tidak memberikan kegentaran kepada jiwa kita. Sebab Allah kata, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Quran kata. Sebab itu tuan-tuan nak tengok tahap iman tuan-tuan, nak tengok sejauh mana iman kita, tengok bila orang baca Quran. Wa idza tuliyat alaihim, tuliyat. Apa makna tuliyat? Tuliyat maksudnya dibaca. Daripada perkataan tala yatlu, tuliyat, dibaca. Maksudnya apabila dibaca Quran pada kita, apa jadi? Wajilat qulubuhum, bergetar hati dia. Ni nak bergetar apa? Ni nak masuk tak apa? Perlis mengaji kan ada live mengaji Quran, no? Ataupun dalam TV1 kan ada mengaji. Balik-balik tekan mengaji. Terus tekan lain terus. Tak. Tak ada nak bergetar lagi, tukar channel lah. Naik radio, buka radio. Kan? Ahmad Jais dah. 70 nak dengar Ahmad Jais apa lagi? 80 rambut sampai tak tahu yang mana hitam yang mana putih. Kan? So tuan-tuan, berhenti buanglah lagu-lagu ni. Sekali-sekala dengarlah lagu-lagu raya, dengar bila kan. Kok tension ke apa. Tapi saya orang Islam, kalau dia nak tenang, Nabi bila dia nak tenang dia baca Quran. Kita saya kalau dengar Quran tak tenang, tapi dengar lagu rilis sikit, oi kacau kan. Maka sebab itu hadirin mukminin tuan-tuan, Allah kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah iman. So pasal itu bila kita dengar tu imam baca, kan tadi tu imam baca pun kita dengar, satu orang bila dia semayang, dia tenggelam dalam semayang dia. Satu orang kalau dia semayang, dia rasa berat, dia rasa lama lah tu imam ni baca apa, dia baca panjang. Kalau satu orang dia rasa berat, dia rasa beban dengan bacaan Quran tu, dia belum sampai kepada talazzus, dia belum sampai kepada lazat, dia tenggelam, dia hanyut. Tapi tu imam pun baca bagi elok sikit. Macam mana kita nak lazat, macam mana kita nak tenggelam? Mau kalau baca pun duk sangkut mai pusing kok nu, pusing kok ni, suara pun macam speaker pecah alhamdulillah. Tak. Kita nak talazzus. Pasal tu Nabi jumpa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni Tuhan sebut nama dia. Nabi bagi tahu dekat Ubay, bisa dengar nama Ubay, jangan silap pula. Ubay bin Ka'ab. Nabi jumpa Ubay, tuan-tuan baca cerita Ubay. Balik lagi cari sejarah Ubay bin Ka'ab. Nabi kata, Tuhan sebut nama hang Ubay. Tuhan sebut nama aku. Tuhan sebut nama Ubay. Pasal apa? Ubay pandai baca Quran. Pasal itu Nabi suka dengar Ubay baca. Nabi suka dengar. Pasal itu Nabi jumpa Abdullah bin Mas'ud. Iqra' alayya Quran. Baca Quran aku nak dengar. Wa aqra' alayka wa alayka unzil. Takkan saya nak baca dekat Nabi, Quran diturunkan kepada Nabi, baca aku nak dengar. Kata para ulama, Nabi suka orang yang sedap baca kerana Nabi nak hayati Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan, hati kita menjadi hati yang bersih daripada hasad dengki, hati yang bersih daripada sangka buruk, hati yang bersih daripada perkara yang kotor. Kerana Quran itu cahaya, dia tak akan masuk dalam hati yang kotor. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.